Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pembacaan kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Husnul a'mal, baiknya amalan perbuatan itu, nataiju husnil ahwal, adalah sebagai hasil dari baiknya budi dan hati. Wa husnul ahwal minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Maqamat bukan maqalat, maqamat. Wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzal, dan baik hati itu sebagai hasil daripada kesungguhan istiqamah pada apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhan, yakni tidak bergerak dari apa yang didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kata-kata hikmah ini diberi tajuk oleh para alim ulama Thamaratu Maqamatil Inzal, iaitu hasil ataupun buah daripada kedudukan inzal, kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amal telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas. Amal adalah merupakan perbuatan tubuh badan melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh. Itu amalan. Manakala ahwal adalah ianya berkaitan tentang hati. Jadi hati ini untuk mendapatkan keadaan ahwal ni dalam istilah ilmu tasawuf. Ahwal mengikut istilah ilmu tasawuf ialah keadaan yang mana ia boleh datang dan ianya boleh pergi. Itu ahwal. Contohnya ada hari ini datang khusyuk, pagi ni di khusyuk, mungkin petang ni bila semayang dia tak khusyuk. Itu nama dia ahwal.
Barangkali bulan ini kita rasa seronok beribadat disebabkan kita banyak melakukan amalan-amalan soleh, ataupun disebabkan kita ini banyak bertaubat kepada Allah, banyak melakukan zikir, sembahyang sunat. Keadaan kita ni jadi seronok dia beribadat. Apabila kita tinggal sahaja amalan yang baik ini, dia merudum balik. Ini nama dia ahwal. Ahwal ini adalah merupakan tangga nak sampai kepada maqam, iaitu kedudukan. Kedudukan ataupun maqam dalam ilmu tasawuf ini ada 12. Yang pertama dinamakan maqamut taubah, iaitu kedudukan yang tetap, ianya bertaubat. Jadi melalui proses ahwal. Contohnya ada orang ni, hari ni dia taubat, bila buat maksiat dia cepat bertaubat. Itu ahwal. Ada keadaan orang ni dah banyak buat dosa, tak bertaubat juga, ahwalnya jadi rosak. Tapi kalau sentiasa ia latih ahwal ini, sehingga sampailah kedudukan maqamut taubah nama dia. Kedudukan orang yang sentiasa bertaubat. Taubat bagi orang awam ialah taubat daripada melakukan dosa. Macam kita lah, kita bertaubat, astaghfirullah, astaghfirullah, mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa. Taubat dia ada 3 rukun besar. Astaghfirullah belum taubat, tetapi nak bertaubat mesti istighfar. Orang yang bertaubat mestilah berazam tidak akan melakukan dosa. Orang yang bertaubat mestilah meninggalkan dosa dengan segera. Orang yang bertaubat mestilah ia melakukan amal-amal saleh. Kemudian ditambahkan lagi menjadi 10 apabila yang berkaitan tentang ada qada tidak diqada, berkaitan tentang harta orang, hendaklah kita minta supaya dihalalkan ataupun dibayar ganti ruginya. Dan hendaklah mencairkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Contohnya makan benda-benda yang haram, maka hendaklah dicairkan benda yang haram dalam badan ini dengan cara kita bersungguh-sungguh beribadat. Mudah-mudahan dengan banyak kita beribadat beratus-ratus rakaat, dosa akibat daripada makan benda yang haram ni mudah-mudahan ia jadi luntur, lama-lama dia bersih. Ini orang yang taubat bagi kategori orang awam seperti kita. Adapun kategori taubat, maqam taubat, kedudukan taubat orang yang khusus, iaitu taubat daripada segala aib. Taubat orang khas ada taubat daripada segala yang aib yang merosakkan ataupun yang boleh menyebabkan ianya tercela di sisi Allah Ta'ala. Ini taubat orang yang khas. Taubatun minal uyub. Aib kalau kita ini pada hari ini kurang ibadat kita, tidak rupa sempurna dipandang oleh Allah. Kalau kita ni tak cukup ibadat pada hari ini, ini bagi orang yang khusus. Orang yang khusus iaitu taubatun anil uyub. Contohnya pada hari ini tidak dilengkapkan dengan sembahyang sunat, tidak dilengkapkan dengan zikir, maka dia merasakan ada kecacatan dari sudut amalannya. Maka sesiapa yang merasakan sedemikian rupa, maka orang ni dinamakan taubatul khas nama dia, orang taubat khas. Macam orang kalau nak pergi ada apa-apa majlis, pakai pakaian, tapi pakaian dia ni pakaian yang cantik, pakai baju batik dia pun dah iron lebih kurang 1 minggu. Pakai songkok ni pun telah digosok berkilat-kilat songkok ni. Kasut pun telah dikilatkan. Kalau tidak, dia kalau ada jumpa orang besar ni rasa aib. Kasut tak berkilat, pakai baju tapi tak iron, pakai baju. Tapi kalau setakat nak pergi family store, pakai baju tak iron tak jadi apa. Tapi kalau nak berjumpa dengan orang yang
ada kedudukan, kita merasakan itu satu keaiban. Begitulah bagi orang yang khas ini, dia nak bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak sempurna ibadatnya, maka dia merasakan satu kecacatan bagi diri dia. Ini taubat. Oleh sebab itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi SAW apabila keluar daripada tandas, tidak ada apa dosa yang dilakukan dalam tandas, tetapi keluar tandas membaca ghufranak. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon keampunan kepada Engkau. Ghufranaka. Ghufrana ay atlubu minka ghufranak. Aku menuntut keampunan. Apa dosa dalam tandas? Tak ada apa dosa dalam tandas, hanya tidak ingat Allah. Secara jahar menyebut nama Allah tidak dibenarkan dalam tandas. Perbuatan tidak dapat menyebut nama Allah secara jahar itu merasakan kekurangan bagi orang yang arifin, bagi orang yang kenal Allah, orang yang khusus ini mereka merasakan berdosa kepada Allah. Oleh sebab itu terus lidah menyebut ghufranak, iaitu aku memohon keampunan kepada Engkau ya Allah. Terus memuji Allah, alhamdulillahillazi azhaba anni adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesakitan dan juga mengafiatkan kepada daku. Ini contoh doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sampai kedudukan taubat yang dinamakan taubatul khas. Adapun kedudukan taubat yang disebut maqam, kedudukan orang yang sentiasa bertaubat tapi kedudukannya tinggi sikit, iaitu taubatul khassatil khassah. Taubatu khassatil khassah, iaitu taubat orang yang khusus. Apa dia taubatnya? Iaitu bertaubat daripada sesuatu yang menyibukkan hatinya daripada mengingat Allah. Kalau hati ini sibuk tak ingat Allah, dia rasa berdosa. Satu detik dia tidak ingat Allah, dia rasa berdosa. Oleh sebab itu kedudukan orang wali Allah ini, dia hendak supaya setiap detik, setiap kelipan mata sentiasa menyebut Allah. Sebagaimana zikir yang diamalkan oleh Sayyidi Ahmad Idris rahimahullah ta'ala, dalam apa keadaan pun ia akan menyebut fi kulli lamhatin wa nafasin adana ma wasi'ahu ilmullah. Sama ada dalam buat nak berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin, tiap-tiap lamhah, setiap kelipan mata la ilaha illallah, fi kulli lamhatin wa nafasin la ilaha illallah, tiap-tiap pernapasan turun naik lapar sedut hembus, sedut hembus, apabila kita bernapas keluar, napas keluar, kalimah yang keluar ialah la ilaha illallah. Ini wali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin, dan setiap pernapasan, lamha, nafas, sebanyak mana? Adadama. Hala kauni, hal keadaan aku zakiran, mengingat Allah ini, adadama wasihu ilmu Allah, sebilangan ilmu Allah, sebilangan ilmu Allah, tidak boleh terjangkau ilmu Allah. Maka oleh sebab itu mereka yang sampai kepada maqamul khassatil khassah ini dari sudut taubat, sentiasa bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffarul dzunub. Ini juga istighfar azim bagi Sayyidi Ahmad Idris. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffarul dzunub. Siapa hayyul qayyum? Ialah Tuhan yang mengampunkan dosa. Min kulli dzambin, tiap-tiap dosa, aznabtuhu, yang telah aku lakukan dosa itu, amdan wa khata'an, sama ada sengaja ataupun tersilap, zahiran wa batinan, sama ada ia zahir ataupun ianya batin. Panjang istighfar azim Sayyidina Ahmad Idris, Sayyidina Ahmad Idris rahimahullah, iaitu menyusun istighfar azim bagi diri dia, dan juga sesiapa yang berkeinginan untuk mengikut cara dia, maka dibenarkan. Ini bukan masalah ciptaan ataupun rekaan Sayyidina Ahmad Idris, tapi Sayyidina Idris sampai kepada kedudukan orang yang saleh, merasakan bahawa berasa berdosa sekiranya di dalam hati tidak ingat Allah, sekiranya satu detik tak ingat Allah, dia rasa berdosa.
Kedudukan ini sampai kepada maqamut taubah, iaitu khusus, maqam khassatul khassah, itu maqamul khusus. Maqamul khusus. Ini namanya maqam. Yang kedua, maqamul khauf. Kedudukan maqamul khauf. Apabila dilatih sehingga ianya merasa takut kepada Allah. Takut ini juga kategorinya ada 3 juga. Ada kategori orang yang takut, kategori orang awam seperti kita. Sebab apa kita melakukan ibadat? Kerana kita takut azab Allah. Kenapa kita bersungguh-sungguh cepat-cepat laku ibadat? Kerana takut terluputnya pahala. Barang siapa yang melakukan ibadat kerana takutkan siksaan Allah, barang siapa melakukan ibadat kerana takut terluputnya pahala, maka kedudukan orang ni ialah orang awam. Maqam dia, kedudukan dia orang awam. Seperti kita semua ni, kita buat ni kerana kita takut Allah. Takut apa? Takut azab Allah, takut neraka, takut siksaan kubur, takut ketika di padang mahsyar. Kenapa kita cepat-cepat buat? Kerana takut nanti terluput, tak dapat pahala. Ini kategori baik, tapi baru peringkat yang pertama dinamakan maqamul khauf. Kedudukan khauf ini bagi orang yang awam, yang melalui proses yang dinamakan ahwal, bersungguh-sungguh dia, berlari-lari untuk mendapatkan takbiratul ihram yang pertama sehingga ia menjadi maqam. Dia sudah menjadi kebiasaan mendapat takbiratul ihram pertama, mendapat sembahyang berjemaah sehingga dia menjadi kedudukan yang tetap, dinamakan maqam. Maqam ni apa? Takut nanti terluput takbiratul ihram, takut terlepas dapat pahala pada takbiratul ihram pertama, takut terluput tak dapat pahala sembahyang berjemaah, takut ia mendapat azab kalau tak sembahyang berjemaah. Maqam, kedudukan dinamakan maqamul khauf bagi orang yang awam. Adapun orang yang khusus, apabila ia meneruskan ibadat, ahwalnya bertambah baik sehingga naik kedudukan dinamakan khauf khassah. Allah berikan kepada orang yang bersungguh-sungguh ini, dia sungguh-sungguh, maka naiklah kedudukan dinamakan maqam, kedudukan khauf yang khusus. Macam mana? Iaitu takutnya terluput hampirnya dengan Allah. Kenapa dia beribadat begitu segera, cepat melakukan ibadat? Takut terluput mendapatkan kedudukan hampir dengan Allah. Macam kita semayang datang awal, kenapa? Kita nak saf yang pertama. Jadi kalau kita datang lewat, barangkali kita tak dapat saf yang pertama. Begitulah yang dirasai orang yang sampai kedudukan yang dinamakan maqamul khassah. Dia beribadat mula-mula kedudukan yang pertama sehingga diberikan oleh Allah, dia segera melakukan ibadat, meninggalkan segala dosa kerana takut terluput peluang mendapatkan kedudukan hampirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa sekarang ni hampir dengan Allah, begitu. Hampir dengan rahmat Allah, hampir dengan keridhaan Allah, takut Allah cabutkan benda ni, rasa tak ada apa-apa dah. Begitu. Ini namakan maqamul khauf. Yang ketiga, maqamul khauf khusus, khassatul khassah. Kedudukannya yaitu takut terhijab daripada pandangan mata hatinya kepada Allah. Oleh sebab itu sentiasa beradab dengan Allah. Beradab, setiap perbuatan beradab. Bila nak semayang, diajarkan adab semayang. Pandangan mata macam mana, dijagakan adab, dijagakan adab. Adab ketika mengambil uduk supaya dibersihkan kita ini zahir dan batin, kerana nak menghadap Allah. Adab makan, adab minum, adab berjalan, adab masuk rumah, keluar rumah, adab masuk masjid, keluar masjid, semua adab. Kenapa perlu jaga adab ni? Dia merasakan takut terhijabnya mata hatinya daripada memandang Allah. Ni orang ni sampai maqam khassatul khassah namanya. Khassatul khassah. Adab. Tidur pun dia jaga adab, duduk pun dia jaga adab. Memang betul. Contohnya ada orang tanya baru ni, saya dengar TV.
orang tanya soalan, tanyalah ustaz ni, bolehkah kita tidur kaki menghadap kiblat? Dia kata tidak ada dalil yang melarang sedemikian rupa. Betul? Yang tak ada. Tetapi adab kita dengan tempat yang dimuliakan oleh Allah. Tempat yang dimuliakan oleh Allah. Bagi orang ulama sufi, dia menjaga ini tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang mana kita sujud. Kemudian kita letakkan hadapkan kaki kepada tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka seolah-olah kita tidak ada adab. Sebagaimana kalau kita baca kitab tasawuf, contohnya kaki kita dilunjurkan menghadap kiblat, maka terdengar suatu suara mengingatkan, adakah begini tanda orang yang beradab dengan Allah? Wali Allah. Betul, satu sudut tidak ada dalil. Pandangan ustaz ni barangkali sama dengan Syekh Muhammad Saleh Utsaimin, Allah yarhamuh, seorang ulama daripada Saudi. Itu pandangan beliau. Syekh Muhammad Saleh, pandangan beliau di sudut zahir. Jangan baca pandangan Syekh Muhammad Saleh, bacalah pandangan ulama-ulama lain. Kita mesti mengajar adab yang terlebih baik. Jangan sebut tidak ada dalil, tak ada dalil, tak ada dalil. Tidak ada dalil satu sudut. Tetapi bagaimana tidurnya Nabi SAW? Bagaimana tidurnya para sahabat radhiyallahu anhum? Jangan kata tak ada dalil. Tapi bagaimana perbuatan para sahabat? Ini gagal, tak disebut. Tanyalah ustaz, sikit-sikit tak ada dalil. Kita tidak mengajarkan adab. Kalau seorang guru tidak beradab, seorang anak murid tidak beradab dengan guru, bagaimana perasaan? Bagaimana kita dengan Allah? Oleh sebab itu mereka yang sampai kedudukan dinamakan maqamul khauf li khassatil khassah, ianya cukup jaga adab. Dalam Islam mengajarkan adab, semua ada adab. Hatta nak masuk tandas pun ada adab, keluar tandas dia juga ada adab. Semua keadaan. Kenapa? Takut apabila kita meninggalkan adab ini, terhijabnya pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan maqam khauf. Kita sambung balik kitab kita. Ada 12 kedudukan maqam ini di dalam ilmu tasawuf. Qala al-musannif rahimahullahu taala, amal yang baik itu, kita tengok huraian dalam kitab kita. Amal yang baik itu hanya diterima oleh Allah taala, dan itu pasti kerana baik dari segi keikhlasan kepada Allah. Dalam kitab kata hikmah ini menceritakan ahwal husnul a'mal, baiknya amalan kita. Apa baik amalan? Ialah ikhlas. Ikhlas ini juga termasuk dalam kedudukan bagi orang yang nak menjalani dirinya kepada Allah, perlu ikhlas. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu berdasarkan kepada niat. Ikhlas adalah termasuk dalam bab manazilul iman, iaitu manzilah kedudukan iman. Iman ini ada kedudukannya, ada 3. Yang pertama ikhlas. Ikhlas ini terbahagi kepada 3. Ada ikhlas yang dinamakan ikhlas bagi orang awam seperti kita. Ikhlas bagi orang awam ialah beramal kerana mendapatkan pahala dan menjauhkan daripada siksaan. Itu ikhlas bagi orang awam seperti kita. Ikhlas bagi orang yang khusus, beramal kerana menzahirkan sifat mahabbah dan juga menzahirkan sifat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikhlas beribadat tingkat pertama, iaitu nak dapat pahala dan jauh daripada siksaan Allah. Dia latih sehingga maqam ataupun ahwal dia berubah daripada nak mendapatkan pahala dan menjauhkan daripada siksaan Allah. Keadaan ini ahwal ditingkatkan oleh Allah naik satu tingkatan, iaitu ikhlas bagi orang yang khusus. Apa ikhlas bagi orang yang khusus? Beramal kerana merasakan cintanya kepada Allah
beramal kerana merasakan keagungan dan kebesaran Allah, bukan kerana pahala ataupun kerana minta jauhkan daripada siksaan, tapi mahabbatullah. Bagi orang yang ikhlas, kategori yang ketiga, beramal kerana menzahirkan ubudiyahnya, sifat kehambaannya kepada Allah, merasakan dia seorang hamba, sepatutnya ia mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak ku jadikan jin dan manusia melainkan mengabdikan diri kepadaku. Maka ini sampai kepada kedudukan ubudiyah. Tak ada apa yang dia mahu melainkan dia ubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kemudian naiklah kategori yang ketiga, kategori yang kedua, yaitu sidq. Iman ini kategori kedudukan yang kedua, as-sidqu, itu benar dari sudut hatinya, dengan membersihkan tempat minum tauhidnya, yaitu bitasfiyah masyrabit tauhid, yaitu tempat minum tauhidnya telah dibersihkan, yaitu dibersihkan dengan benar-benar lillahi ta'ala. Apabila ianya benar dari sudut berjalan menuju kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudahkan ianya berjalan menuju kepada Allah. Apabila iman ini telah dibenarkan sungguh-sungguh, betul, dipermudahkan. Yang ketiga, berkaitan tentang roh, hati kita ni. Jadi bagi mereka yang benar-benar imannya kategori yang ketiga, memastikan roh dia ini dalam keadaan merasakan cinta kepada Allah, dalam keadaan ianya benar-benar berkhidmat kepada Allah, benar-benar ianya tenggelam di dalam kebesaran Allah dan kehebatan Allah, keusyukan, keenakan, kerinduan kepada Allah, maka lengkaplah imannya. Dari sudut yang pertama ikhlas, yang kedua as-sidqu, yang ketiga di sudut asrar, yaitu sir ataupun hati ini. Apabila dirangkumkan tiga-tiga ini, maka mereka ini imannya ia akan melahirkan seorang yang rasa gemar, rasa seronok, rasa lazat beribadat kepada Allah, sebagaimana yang disebut dalam kitab kita ni. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, tidak mungkin ikhlas kecuali jika ia mengerti benar-benar kedudukan dirinya terhadap Tuhannya. Yang telah saya uraikan tadi. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, la budda fi kulli maqamin min maqamatil yaqin min ilmin wa halin wa amalin. Maksudnya, tiap-tiap tingkat dalam kepercayaan, keyakinan itu mempunyai ilmu dan hal dan amal perbuatan. Al-Imam Al-Ghazali menyebut tiap-tiap tingkatan ataupun maqam, di antara maqam-maqam keyakinan itu mestilah ada ilmu. Yang kedua, perasaan hal. Yang ketiga, yaitu amalan. Ilmu ia menatijahkan hal. Kalau kita tidak ada ilmu cara beribadat, cara nak bagi khusyuk, tidak akan menatijahkan perasaan, tidak akan menatijahkan hal perasaan tadi. Kalau kita nak buat sesuatu, kita tak ada ilmu, maka tak ada perasaan. Kita seronok tu tak ada. Orang kata feeling, tak feeling. Kita kalau ada ilmu, apa pun kita nak buat. Kalau kita nak buat kuih, kita ada ilmu. Kita ada ilmu.
Jadi kita sungguh-sungguh buat dan menuntut ilmu ni. Kakak-kakak, makcik-makcik, contohnya nak buat kuih, dah belajar, pagi-pagi ni dah ada semangat, sebab dia dah ambil bahan-bahan dia macam mana cara, semangat nak buat. Sebelum ni buat tak jadi dia. Sebelum ni buat tak jadi. Bila dah tahu begini, semangat, tiba-tiba jadi macam mana? Oh, rasa seronok. Anak-anak pun kata sedap lah mak. Sedap. Suami pun kata, ini tak payah belilah lain kali. Awak boleh buat dah. Bukan setakat buatnya, boleh jual. Lagilah dia seronok. Tak habis seronok dia sampai ke petang. Kenapa? Kerana ada ilmu. Begitulah di sudut ibadat ini, apabila dia ada ilmu, dia akan melahirkan perasaan hal, nama dia seronok, perasaan dia suka, seronok. Daripada hal ini sehingga menjadikan sudah menjadi biasa dah. Dia rasa sudah tetap. Macam orang yang biasa semayang berjemaah, kalau dia tak semayang, dia rasa tak sempurna hidup. Dia dah jadi biasa dah. Hujan ke tak hujan ke apa, dia nak juga semayang berjemaah. Kenapa? Dia sudah sampai kepada hal yang dia rasa seronok, sehingga Allah berikan kedudukan sudah jadi biasa. Ribut ke, hujan lebat ke apa ke, dia tetap nak berjemaah juga. Ini petanda bahawa Allah telah memberikan maqam kepada beliau. Oleh sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali menyebut memerlukan kepada ilmu, lepas ilmu naik hal, lepas hal naik kepada maqam, naik kepada maqam. Seterusnya Tuan Syekh kita menyebut ilmu yaqin. Dia huraikan tentang ilmu. Ilmu yaqin iaitu keyakinan yang dapat ataupun keyakinan yang didapat dari pengertian teori pengajaran. Ainul yaqin, keyakinan yang diperoleh daripada fakta kenyataan lahir setelah terungkap ataupun terbuka. Haqqul yaqin, keyakinan yang benar-benar langsung dari Allah dan tidak dapat diragukan sedikit pun, iaitu keyakinan yang mutlak. Kalau sekali kita baca tak faham istilah ilmu yaqin ini, dibahaskan dalam ilmu tauhid berkaitan tentang ilmu yaqin. Ada orang kedudukan iman dia ialah iman ilmu yaqin, iman daripada ilmu. Iman daripada ilmu ini adalah muncul daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil. Kita kalau kenal sesuatu berdasarkan petunjuk, kita puas hati. Kita kalau nak pergi sesuatu tempat, kita dah tahu tempat ni, kita Google dulu, tahu betul. Jalan-jalan nampak, jalan-jalan betul, jalan-jalan betul. Ilmu yakin, dia betul yakin. Maka keyakinan kita ini berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk. Ini kategori yang pertama yang disebut ilmu yakin. Maka keyakinan kita tidak boleh digugat sebab kita ada ilmu. Keyakinan kita sekarang ni, kita solat, kita puasa, kita zikir. Kenapa? Kerana berdasarkan ilmu yang kita pelajari, ada dalil daripada Quran dan hadis Nabi SAW menyebut bahawa kelebihan menuntut ilmu ini, para malaikat akan melabuhkan sayap-sayapnya memohon pada Allah Ta'ala supaya majlis ini dirahmati oleh Allah, dan orang yang duduk dalam majlis ilmu diampunkan oleh Allah dosanya. Allahu Akbar. Kerana dia ada ilmu, dia duduk majlis ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, dia kata buang apa, buang masa duduk dalam majlis ni. Lebih baik aku kena tarik oti canai, kerana dia tak ada ilmu. Ini ilmu yakin. Adapun kategori yang seterusnya yang dinamakan iman an'iyan, ainul yaqin.
diambil daripada kalimah ainun, mata. Ainun. Ainun ialah mata, iyan ialah benar-benar nampak. Benar-benar nampak. Mereka yang sampai kedudukan iman daripada ainul yakin ini, ianya ada terbit daripada muraqabatul qalbi. Hati ini sentiasa muraqabah. Seolah-olah kita merasakan ada yang sentiasa memerhatikan kita. Kalau orang kita ni mula-mula, contohnya, kalau kita memandu, bila kita memandu di lebuh raya ataupun di jalan mana pun, tiba-tiba orang ni banyak bagi lampu. Bagi lampu. Kita dia nampak kita laju, kita tahu mesti ada speed trap ni. Kita pun turun tengok ni kawasan 90 apa ke atas 110. Tengok 90. Jeffrey automatic turun. Bawa 80 aja. Tengok betul bawah pokok. Bawah pokok. Macam orang bawa masuk ke Melaka. Lepas dia pintu gerbang tu, orang pun bagi lampu. Kita pun cari bawah pintu gerbang, tak ada, rupanya betul-betul bawah pokok. Bawah pokok pula diri pula tu. Berdiri. Orang memang tak perasan, bukan dia duduk, dia berdiri. Diri gitu. Bila bagi lampu ni, pakat semua slow. Sebab kawasan tu ialah 80. Dia muraqabah. Tetapi apabila dilatih muraqabah, sentiasa merasakan Allah yang melihat dia. Sentiasa Allah melihat dia. Setiap perbuatan dah jadi sebati. Dia bukan melihat kepada isyarat orang, bukan melihat kepada tanda, tetapi kalau kata di situ memang tidak melebihi 120, dia tak akan lebih 120. Orang kata kau ni memang skema. Kau ni skema. Lajulah sikit, tu tak boleh 120. Bukan ada orang nak kata 120, 120 lah. 120. Kau ni memang orang skema, orang kata. Skema lah tak skema. Kenapa? Kerana ia ni telah menjadi sebati pada dirinya, dia takkan lebih pada 120. Begitulah bagi orang yang mula-mula ainun yakin, dia muraqabah sehingga naiklah kedudukannya, dinamakan haqqul yakin. Dia mula-mula ainul yakin ni sentiasa muraqabatullah, mengintai-ngintai, merasakan Allah, sentiasa observe, sentiasa memerhatikan, walaupun satu detik tidak akan terlepas merasakan pandangan Allah, walaupun sedetik tidak akan terlepas merasakan bahawa Allah memandangnya. Ini ainul yakin nama dia. Walau tarfata ainin, walaupun sekelip mata, sentiasa merasakan Allah memerhatinya. Ainul yakin. Untuk sampai kepada haqqul yakin, bagi orang yang haqqul yakin ialah iman yang terbit daripada musyahadatullah bil qalbi, iaitu memandang Allah dengan hatinya. Hati ini, kalau hati selagi mana hidup, hati ini terpandang. Tidur ke tak tidur ke, hati ini sentiasa terpandang. Oleh sebab itu bagi orang yang sampai kepada haqqul yakin, mimpinya mimpi yang baik. Mimpinya mimpi yang baik. Sentiasa bermimpi dengan benda-benda yang baik. Sentiasa mendapat alamat-alamat yang baik. Walaupun dalam keadaan tidur, kadang-kadang kita tengok syekh ni terbangunnya baca Quran. Kenapa? Kerana sudah sebati baginya. Kerana dia sudah sampai kepada haqqul yakin, bangun daripada tidur, tidak ada apa yang nak dilakukan melainkan pergi mengambil uduk, semayang, zikir, Allahu Akbar. Macam mana orang ni boleh sampai begini? Kita kalau bangun tidur kena rehat dulu. Orang ni kalau bangun tak ada apa yang dipikirkan. Yang dipikir nak sujud kepada Allah, nak beribadat kepada Allah. Kenapa? Kerana dia sampai kepada satu tahap mata hatinya sentiasa memandang kepada Allah, walaupun waktu tidur terpandang kepada Allah, bangun tidur apatah lagi tidak ada apa yang dia mahu melainkan Allah.
Bagi mereka yang sampai kepada haqqul yaqin. Haqqul yaqin. Dan seterusnya ada kedudukan yang tertinggi lagi dinamakan haqiqatul yaqin. Haqiqatul yaqin adalah terbit daripada keadaan dia ini tidak akan memandang melainkan Allah. Ini sampai satu tahap tidak akan terpandang melainkan Allah, yang dinamakan mereka ini maqamul fana. Kedudukan mereka ini merasakan tidak ada memberi apa-apa kesan dan juga memberi manfaat dunia yang ada ini, kerana semua ini akan binasa yang kekal Allah. Maka dia sentiasa tenggelam di dalam rahmat Allah, keredaan Allah, sentiasa hanya ingat Allah, maqamul fana. Oleh sebab itu sentiasa menyebut Allah. Bagi mereka yang tidak mengetahui istilah ilmu tasawuf, maka mudah menuduh para wali Allah ini sesat. Contohnya ada di antara wali-wali Allah ni, dia nampak pokok, dia kata Allah, 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 Allah. Orang kata gila itu majnun. Orang kata itu gila isin. Gila isin. Ahli zahir tidak tahu kedudukan. Orang yang merasa kesedapan tidak sama. Wa makan sesuatu malam yazul lam yadri. Barang siapa yang belum rasa, belum tahu. Kata kau tengok, aku tengok kau ni, uish, sedap sangat ke? Kau makanlah dulu. Tak nak lah, macam tak sedap punya. Kau makan dulu. Bila dia makan, memang sedap lah. Malam yazul lam yadri. Orang yang zahir pandang benda tu tak sedap, tapi orang yang sampai hakikat merasakan kesedapan kerana ia ada rasa. Oleh sebab itu ahli zahir cepat menyesatkan ahli tasawuf kerana mereka tidak rasa. Hanya mereka ini sampai satu tahap dari sudut dalil, tapi belum rasa. Bagi sudah merasa kesedapannya, maka golongan ini sampai kedudukan dinamakan maqamul haqiqah, yaitu haqiqatul yaqin. Kita bahaskan ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, dan haqiqatul yaqin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Haqqul yaqin, keyakinan yang benar-benar langsung dari Allah Taala dan tidak dapat diragukan sedikit pun, yaitu keyakinan yang mutlak. Keyakinan yang mutlak hanya terpandang kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Tuan Syekh kita menyebut wa husnul ahwal minat tahaqquqi fi maqamil inzal. Sebenar-benar ahwal itu ataupun husnul ahwal, ahwal yang terbaik, minat tahaqquqi, yaitu hasil daripada kesungguhan istiqamah fi maqamatil inzal, pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maqamil inzal disebut maqamul inzal, yaitu kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah. Contoh yang telah kita bahaskan tadi, maqamul inzal, yaitu benar-benar Allah telah dudukkan ia kedudukan taubat. Kedudukan taubat. Ada hamba Allah ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di atas kesungguhannya. Allah tetapkan maqamul inzal dia, yaitu maqamus sidqi, maqam as-sidqi, maqam al-khawf contohnya. Ataupun di atas kesungguhan dia beribadat sehingga merasakan keseronokan dan sampai kepada kedudukan maqam yang dinamakan maqamuz zuhdi. Dia ada 12 semua. Yang pertama maqam at-taubah, yang kedua maqamul khauf, takut, yang ketiga maqamul raja, kedudukan ia sentiasa mengharapkan Allah, mengharapkan terhasilnya redha. Apa yang Allah berikan dia redha aja. Senang ke susah, mukanya tidak pernah berkerut, kita nampak. Susah pun dia macam orang
orang tak ada masalah. Ada masalah pun dia tak ada macam tak ada masalah. Tak ada masalah dah tentu tak ada nampak masalah. Maqamur ridha. Ridha. Maqamur ridha. Sebab yang dipandang ialah Allah. Yang keempat iaitu kedudukan maqamur wara'. Kedudukan orang ni wara'. Ada wara' meninggalkan syubhat, ada wara' iaitu meninggalkan sesuatu yang boleh mengeruhkan hati dia. Kalau sesuatu perkara yang boleh menyebabkan hati ini jadi tak gilap lagi, tak berkilat, dia tinggalkan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan kepada tidak meragukan. Dia pastikan hati dia ni sekarang dah berkilat, jangan ada yang boleh mengaburkan dia. Ini dia wara' nama dia. Syekh makanlah, ada tanda halal, tak apalah, halal di sisi kamu, tapi di sisi aku tak tahu. Ana tak boleh lah tengok orang jual, orang sembahyang Jumaat dia masih jual lagi. Ana tahulah dia Islam, tapi orang sembahyang Jumaat dia tak sembahyang. Sekarang ni pergi mana pun boleh sembahyang Jumaat, surau pun ada orang sembahyang Jumaat, masjid pun boleh sembahyang Jumaat. Tak ada alasan tak nak sembahyang Jumaat. Sekarang ni ada juga orang langsung tak sembahyang Jumaat. Alasan zaman sekarang ni susah nak sembahyang Jumaat. Tak ada alasan negeri kita ni, tak ada alasan. Tak ada alasan. Kita nak beli, betul dia Islam. Betul dia Islam. Tapi dia sudut yang membuat ini tidak takut kepada Allah, kita takut terpercik daripada sebab dia tak takut itu. Kita kata entah makanlah anak tak kata haram. Anak tak kata haram, tapi entah makanlah. Kenapa ni? Dia takut tercalar. Dia sekarang ni cermin dia sudah betul-betul digilapkan, bercahaya, nampak jelas. Dia takut tercela. Dia tercela. Dia takut tercela. Ini orang wara' nama dia, wara'. Ada kedudukan orang yang zuhud. Yang kelima iaitu zuhud. Yang kelima ke dah berapa tadi? Yang kelima. Yang keenam iaitu sabar. Sabar. Yang ketujuh syukur. Yang kelapan tawakal. Yang kesembilan redha. Yang kesepuluh taslim, menyerahkan. Yang kesebelas muraqabah. Yang kedua-belas mahabbah. Mahabbah. Ini 12 tingkatan yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf, dinamakan maqamat isna asyara. Bagi orang yang telah didudukkan oleh Allah, kedudukan dia ialah maqam ma'rifah contohnya, maka beradablah orang ni dari sudut zahir dan batinnya, dan akhlaknya adalah akhlak bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tengok dia ni, tak payah baca Syama'il Muhammadiyah, tengok Tuan Syekh ni pun ada ciri-ciri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut perkataan, percakapan, perjalanan, semua ni, keluarganya, diri dia, Allahu Akbar, dicerminkan. Kerana apa ni? Maqamul ma'rifah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki apabila dia tengah semayang. Orang lelaki ni tengah semayang, bila dia tengah semayang ni, dia suka pegang-pegang benda ni, dia main janggut. Tengah semayang main janggut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada orang ni selepas solat, "Lau khasha'a qalbu haza." Kalau khusyuklah hati ini, la khasha'at jawarihu, pasti semua anggota khusyuk.
Apabila Allah telah tetapkan dalam hatinya mengenal Allah, siapa Allah, dia kenal betul Allah yang bersifat dengan sifat keagungan, maka ketika semayang ni dia hormat, dia takzimkan Allah, dia agungkan Allah, tak berani ni nak pegang-pegang lagi benda lain, nak pegang seban, nak pegang hidung, nak main-main janggut, tak ada. Sebab apa? Sebab Allah telah dudukkan ia kepada maqamul inzal yang dinamakan maqamul inzalil ma'rifah. Apabila Allah telah dudukkan ia kepada kedudukan ma'rifah, iaitu kedudukan yang tertinggi, merasakan mengagungkan Allah, merasakan cintanya kepada Allah, yang dinamakan maqamul mahabbah. Dia rasa seronok, tak berani dah, tak rasa malu dengan Allah apabila tengah semayang korek-korek hidung, tengah semayang main-main janggut, tengah semayang betul-betulkan serban, tengah semayang betul-betulkan jubah. Ini tak sampai maqamul inzal. Ini Tuan Syekh kita menyebut kedudukan maqamul inzal. Apabila sudah sampai kepada maqamul inzal ini yang telah didudukkan oleh Allah, dan sama ada kedudukan pertama, kedudukan kedua, atau sampai kedudukan ke-12, maka hendaklah kamu meneruskan amalan kamu. InsyaAllah pada pengajian akan datang kita akan membahaskan dalam satu bab, iaitu jangan meninggalkan zikir. Jangan meninggalkan zikir. Jangan meninggalkan zikir. Ini panjang pembahasan, insyaAllah kita semua akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Isrif 'anna al-adha, isrif 'anna al-adha, اصرف عنا الأذى والوباء والبلاء والسحر والشيطان والإبليس إنك على كل شيء قدير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، قاف والقرآن المجيد وقايتنا. فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله malam